أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dulu, kini dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada hari ini, pada saat ini, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan nikmat yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka moga-moga dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ataupun kurniakan kepada kita, kita gunakannya dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala perkara ataupun segala nikmat ataupun segala ujian sekalipun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam firman-Nya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita, la in syakartum, sekiranya kamu ni wahai manusia sentiasa bersyukur kepadaku di atas segala nikmat yang aku berikan kepada kamu, la azidannakum, maka kami akan tambahkan lagi. Tetapi jika kamu kufur, kamu ni tak ingat Allah, bila mana Allah bagi nikmat kamu lupa Allah, bila mana kamu dapat kesenangan sedikit kamu lupa Allah, hatta walaupun kamu dapat musibah sekalipun kamu lupa juga pada Allah. Allah kata apa? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih kepada orang-orang yang kufur ataupun yang tidak bersyukur kepadaku. Maka moga-moga dan mudah-mudahan pada malam ini menjadikan kita sebagai salah seorang daripada hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda dan bonda yang berada di surau At-Taqwa maupun di atas talian, alhamdulillah, kita kembali menyambung berkenaan dengan perkongsian kita pada kitab 35 Adab Pilihan dalam Islam karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Jadi sebelum kita memulakan perkongsian ilmu kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan ummul kitab. Seterusnya kita sedekahkan ataupun hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi kita berhenti sebelum ni pada bab yang ke 12, betul tak? Ya. Bab yang ke-12 pada muka surat 60 lah. Kita telah pun selesai pada menceritakan berkenaan dengan adab memilih waktu yang sesuai untuk ziarah dan tempoh masa ziarah yang sewajarnya
dan adab orang yang menziarahi bersama yang diziarahi, yang mana telah pun kita kongsikan, telah pun kita bahaskan pada pertemuan kita yang lalu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ke-13 daripada 35 adab pilihan dalam Islam pada muka surat 61 insya-Allah. Baik. Jadi pada bab yang ke-13 ini almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah berkata adabul hadis wal muhadasah fi ziyarah ma'al akbar minka wal asghar, iaitu adab percakapan dan bercakap-cakap bersama orang tua dan orang muda ketika berziarah. Okey. Jadi situasinya kalau sebelum ni tuan-tuan, puan-puan, ayahanda dan bonda, katakanlah kita duduk dalam satu majlis ataupun kita duduk dalam satu tempat yang mana dalam tu ada orang yang lebih muda daripada kita, ataupun ada orang yang lebih tua daripada kita, ataupun ada orang kat situ orang yang berilmu dengan kita. Jadi bagaimana cara untuk kita bercakap, ataupun bagaimana cara untuk kita nak memulakan percakapan kita bersama mereka? Adakah kita ni sebab kita orang yang paling muda, jadi kita boleh bercakap sewenang-wenangnya, ataupun sepatutnya kita ni orang paling muda, jadi kita ni kena banyak diam? Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan bahaskan ataupun kita kongsikan perkara tersebut. Baik. Disebut iza tahaddasta 'inda man tazuruhu fala tatahaddas illa bima yunasibul maqam ma'al ijaz. Okey, baik. Perkara yang pertama, apabila bercakap di sisi orang yang engkau menziarahinya, okey, maka janganlah fala tatahaddas illa, maka jangan kita bercakap melainkan dengan sesuatu yang bersesuaian dengan suasana. Itu perkara pertama. Maknanya kalau duduk dalam satu kelompok, duduk kita pergi ziarah orang dan sebagainya, bila mana duduk dalam satu kumpulan tu, bila mana kumpulan tu tengah cerita pasal durian sebagai contoh lah kan, sebab sekarang ni musim durian, orang tu cerita pasal durian, cerita pasal blackthorn ke, cerita pasal musang king ke dan sebagainya kan. Jadi kita ni cakap mengikut suasana. Jangan tiba-tiba kita kata strawberry lagi best kan, tak kenalah suasana tu. Jadi kalau orang kata apa, tengah cerita pasal durian ataupun cerita pasal Malaysia lawan Bangladesh dan sebagainya, maknanya kita follow. Jangan kita mengata apa, keluar daripada perbualan ataupun keluar daripada perbincangan pada waktu itu. Itu perkara yang pertama. Maknanya duduk sahaja kita dalam satu kumpulan, cakap kita bersesuaian dengan suasana ketika itu. Baik. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, wa idza kunta saghiral qaumi fil majlis fala tatakallam illa ijabah an su'alin yuwajjah ilaika min ahli jalisin. Baik. Dan sekiranya kita pada waktu itu dalam kumpulan itu lebih muda di kalangan yang hadir. Okey, duduk dalam satu kumpulan, kita lah yang paling muda pada waktu tu, yang lain semua senior waktu tu kan. Bila mana kita duduk dalam kumpulan tersebut, maka jangan kita bercakap, jangan fala tatakallam, jangan kita bercakap illa, melainkan pada menjawab mengenai soalan yang dihadapkan kepadamu daripada salah seorang yang hadir di dalam majlis. Nampak? Okey, kalau kita paling muda lah. Jadi kalau kita paling muda, jangan kita orang kata apa, mandai-mandai nak juga join, nak juga bercakap. Okey, melainkan kalau orang tu tanya, ataupun kalau ada salah seorang daripada kumpulan tersebut tanya pada kita. Okey, contohlah dia tanya, kerja kat mana? Maka jawab tu pun hanya menjawab, kata apa, saya kerja di sekolah sekian, ataupun saya kerja di bank sekian. Dah cukup. Tak payah kita pergi tambah pula, saya kerja kat bank tu, lepas tu saya, Allah cik, nak pergi sana susah ni ya Allah. Tak payah nak syarah-syarah panjang. Maknanya jawab sahaja apa yang ditanya. Kalau soalannya A, maka jawabnya juga A. Tak payah kita jawab A, B, C, D dan sebagainya. Okey? Jelas? Baik. Kemudian
Apa lagi? Dan kemudian kalaulah kita paling muda pada waktu itu, ada bawah tu ada, dan jangan menyampuk. Okey. Kalaulah kita pada waktu itu paling muda dalam kumpulan tersebut, maka yang ketiganya jangan kita menyampuk ataupun kita mencelah. Okey, jangan kita mencelah. Ada tak bawah ni? Sekejap. Soal yuwajihna min al-jalisin au illa iza alimta an hadisaka wa kalamaka sayaqa'u minhum fi mawqi'i wa yasurruhum wa yurdihim wa la tushab fil hadis. Okey, baik. Ada sama sikit. Ataupun okey, kalau kita paling muda tadi kan. Okey, ataupun melainkan apabila kita mengetahui bahawa percakapan kita akan kena pada tempatnya dan menyukakan dan diredai mereka, maka dibolehkan untuk kita bercakap. Okey? Maknanya bolehlah kita nak join sekali. Perkara yang pertama sekali, kita jangan bercakap kalau kita paling muda. Okey? Melainkan pada soalan ataupun pada jawapan pada soalan yang ditujukan kepada kita. Okey. Dalam situasi yang lain, katakanlah kita yakin bahawa percakapan kita itu akan menggembirakan kumpulan tersebut. Ataupun mereka, kalau kita bercakap sikit je mereka suka, maka kita dibenarkan untuk bercakap. Okey, sampai macam tu sekali. Okey. Tetapi kalau tiba-tiba je kita nak bercakap, macam contoh tadilah, orang tengah cerita pasal durian, kita pula dalam yang paling muda kita pula cerita pasal strawberry, kan tak kena kan? Jadi tak boleh. Maknanya tak boleh kita nak menyampuk macam tu. Kalau kita tak yakin bahawa percakapan kita itu disukai oleh kumpulan tersebut, maka lebih baik kita diam terus. Maknanya kita hanya jawab ataupun pada soalan yang ditanya kepada kita sahaja. Okey? Baik. Kemudian wala tushab fil hadis wala taghful an adabil maqam fi hayati julusika wa uslubi kalamika wa khitabika. Okey, baik. Dan jangan kita mencelah. Okey, dan jangan kita mencelah ketika orang sedang bercakap. Okey, jangan kita mencelah jangan mencelah ketika orang sedang bercakap. Okey, maknanya orang tengah sedang cakap ni kita mencelah. Jangan. Dia tidak elok dari sudut akhlaknya, dari sudut adabnya dia tidak elok. Macam anak-anak kita lah kan, ataupun cucu-cucu kita tengah kita sembang dengan kawan-kawan kan, ataupun dengan saudara mara ke dan sebagainya, tengah sembang rancak ni, tiba-tiba anak kita ataupun cucu kita datang pada kita, kacau untuk kita nak bercakap. Maka keadaan seperti itu sebenarnya kita kena tegur anak-anak kita, ataupun kita kena tegur cucu-cucu kita berkenaan dengan perkara tersebut. Jangan kacau ayah ataupun jangan kacau atuk waktu atuk tengah bercakap. Kan dulu waktu masa muda-muda dulu, masa orang tua-tua dulu kan macam tu kan. Jangan menyampuk. Dengar dulu. Kita waktu tu bila zaman 90-an 80-an, bila kita dengar ayah kita ataupun atuk kita cakap macam tu, kita senyap je. Tak bercakap apa pun. Kan? Tapi sekarang ni dah lain. Suasana tu dah lain. Jadi kitalah yang kena membangkitkan semula perkara-perkara tersebut. Kita kena ajarkan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita berkenaan dengan jangan kata apa, menyampuk pada ketika mana ayah ataupun atuk sedang berbicara ataupun sedang bercakap. Okey, baik. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, kalaulah hatta dalam kumpulan tu duduk ramai-ramai ni, hatta kalaulah salah seorang daripada orang yang berada dalam kumpulan tersebut tersalah cakap, hatta macam tu sekali, kita tidak dibenarkan untuk tegur, melainkan kalau kita diminta untuk memberi pandangan kita. Macam tu sekali. Kenalah pula kita paling muda pada waktu tu kan. Kita tengok kita duduk paling muda. Lepas tu dalam kumpulan tu, orang kita ziarah tu, tengok-tengok ada orang salah cakap, tersalah fakta. Kita tahu benda tu salah. Kita tahu benda tu salah. Kita boleh tegur ke tak? Jawapannya, kita tak boleh nak tegur di depan
depan kata apa, ramai-ramai tu tak boleh nak tegur. Sebab apa? Sebab dia boleh memalukan orang yang salah tu. Kita panggil orang salah tu di belakang ke, kita panggil pak ngah kita ke, pak cik kita ke, panggil belakang, salah tu pak ngah. Ataupun pak ngah kita kata, macam mana Abu? Betul tak apa yang pak ngah cakap? Tu tak apa. Kita boleh bagi jawapan kita. Salah pak ngah macam ni, tak apa. Tetapi kalau kita tiba-tiba nak menyampuk, maka tak boleh. Okey? Baik. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, kita tengok balik akhlak bagaimana Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini adalah anak Sayyidina Umar. Satu hari dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Waktu tu ramailah kibarus sahabah waktu tu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tanya pada sahabat. Ditanya pada sahabat, inna min syajarin syajaratun la yaskutu waraquha wa innaha mislal muslim fahaddisuni mahi fawaqa'an nas fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fin nafsi annaha nakhlah fastahil. Okey, daripada Ibnu Umar berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada di kalangan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang mana daunnya tidak jatuh, la yasqutu waraquha wa innaha, dan sesungguhnya pokok tersebut seumpama orang muslim. Sebab apa perumpamaan Nabi sebut tentang orang muslim dengan pokok kurma ni? Ni sangat menarik. Tapi tak apalah, kita bincang nanti. Sebab memang sangat menarik pun cerita tentang pokok kurma dan juga orang muslim. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan buka dalam surah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim, cuba buka surah Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah sabitun wa far'uha fis sama tu'ti akulaha kullahinin biizni rabbiha. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, maksudnya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Kata ulama, pokok ini adalah pokok kurma. Sebab tu saya kata unik pokok kurma ni. Tak apa, tapi nanti kita bahaskanlah berkenaan dengan apa kelebihan pokok kurma tu, kenapa dia Nabi sebut dia sinonim, dia lebih kurang macam orang muslim. Okey, tapi itulah maknanya Allah juga sebut bahawa berkenaan dengan pokok kurma, Nabi juga sebut pasal pokok kurma ini. Maka pada waktu itu para sahabat menjawablah. Ramai Nabi, sebab Nabi tanya kan, jadi para sahabat cuba menjawab. Ada yang kata pokok ini, ada yang kata pokok itu, ada yang kata fawaqa'an nas bi syajaril bawadi. Syajaril bawadi ni pokok pendalaman. Waktu tu adalah pokok pendalaman, macam kelapa sawit kot, lebih kurang macam tu kot, kan, yang pokok pendalaman. Maka tetapi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi, maka berkata Abdullah ibnu Umar pada waktu itu, tapi dia bercakap dalam hati dia, ini pokok nakhlah ni, pokok kurma ni. Okey, tapi para sahabat yang besar-besar ni, kibarus sahabat ni tak jawab, dia jawab lain. Jawab pokok A, pokok B, pokok C, pokok D, pokok E, kan. Dia jawab macam tu. Tapi Abdullah bin Umar kata dalam diri dia, tetapi dia tak nak mengungkapkan jawapan dia itu kepada dalam perjumpaan tersebut. Sebab apa? Sebab dia menghormati kibar sahabat ramai waktu tu. Dia senyap je. Dia senyap je. Sebab apa? Sebab dia rasa malu kalau disebut. Maka bila Nabi sebut jawapan, kamu nak tahu tak apa jawapan dia? Nabi tanya pada para sahabat, kemudian sahabat cakap, ya, kami nak tahu. Maka Nabi kata, annaha nakhlah, sesungguhnya dia nakhlah.
Abdullah bin Umar kata apa? Oh, betul. Tuan-tuan, kita kalau duduk depan Rasulullah, kita macam mana kalau kita kalau pantang lah, kalau kita kan, kalau saya lah, kalau tuan-tuan mungkin lah kot, kalau saya lah kan, Nabi sebut tanya soalan macam tu, kemudian jawapan kita betul. Kalau elok kita boleh kata, patutnya aku sebut tadi, barulah naik nama aku, patutnya macam tu kan. Tapi tak. Abdullah bin Umar tak. Lalu dia ceritakan perkara ini kepada ayah dia, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kata, Sayyidina Umar tersenyum sahaja. Okey, nampak. Okey, jadi macam itulah. Jadi bila mana hatta walaupun salah sekalipun, melainkan kalau dia minta pandangan kita, maka barulah kita boleh bercakap. Kita boleh betulkan fakta-fakta tersebut untuk apa, supaya tidak kata apa, kita memalukan dia. Okey, baik. Apa lagi? Dan jangan lupa tentang adab, cara engkau duduk dan cara engkau berkata-kata dan cara engkau berucap. Wallahu a'lam. Maknanya di samping kita duduk sama-sama kan, bercakap percakapan bersama orang tua dan orang muda ketika berziarah, jangan lupa juga selain daripada adab bercakap, jangan lupa juga cara kita duduk. Okey, cara kita duduk macam yang kita sebut ataupun yang kita kongsikan sebelum ni lah. Kalaulah tuan rumah suruh kita duduk di kerusi A, maka kita duduk kat kursi A. Kalau tuan rumah sediakan kursi B, duduk kursi B. Jangan kita nak nego-nego dengan tuan rumah. Tak apalah saya nak duduk kursi C. Kursi C ni seronok. Kursi ni, kursi Ogawa dan sebagainya lebih seronok duduk kat situ. Tak ya. Duduk saja di kursi A ataupun kursi yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kalau tuan rumah tak sedia kursi, dia sedia duduk kat bawah, duduk kat bawah. Okey? Okey? Baik. Jadi macam tu. Wallahu a'lam untuk adab yang ke-13. Maknanya adab yang ke-13 ni dah jelas dah. Maka kita jangan bercakap pertama, cakap bersesuaian dengan suasana. Yang keduanya, kalau kita paling muda, maka bercakap mengenai apa yang disoal. Dan yang ketiga iaitu jangan kita menegur, jangan kita yang ketiganya, bila kita mengetahui bahawa percakapan kita akan kena pada tempatnya dan menyukakan dan diredai oleh mereka, maka dibenarkan untuk kita bercakap. Dan yang keempat, jangan kita mencelah sekali-kali ketika orang sedang bercakap. Okey, wallahu a'lam pada bab yang ke-13. Kita sambung pada bab yang ke-14. Pada bab yang 13, 14 ni dia 12, 13, 14 ni dia pendek-pendek je. Jadi senanglah untuk kita nak kata apa? Nak hadam ataupun nak memahami. Okey. Baik. Jadi bab yang ke-14 ini iaitu adabu tahiyyah ala ahli baitil mazur wa ta'addabu ma'al afadil fihi. Iaitu adab memberi penghormatan kepada penghuni rumah yang diziarahi dan beradab bersama orang yang ada keutamaan padanya. Okay. Jadi situasinya tuan-tuan macam inilah. Bila kita pergi masuk rumah orang ataupun kita berziarah rumah orang, siapa yang paling afdal, lebih utama untuk kita beri salam, dan juga siapa orang yang lebih utama untuk kita salam, kita berjabat tangan, siapa? Okay. Ada setengahnya orang dia nampak siapa-siapa saja yang depan dia salam. Okey. Lepas tu last sekali, kalau tuan rumah tu berada di hujung, tuan rumah lah kat hujung sekali dia salam. Di mana dia salam dulu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah tuan rumah, contoh tuan rumah kat hujung tu nombor 20, barulah dia salam nombor 20. Okey. Adakah perkara tersebut bersesuaian dengan adab ataupun macam mana? Okey, jadi inilah yang kita nak cerita pada bab yang ke-14. Baik. Iza dakhalta ila majlis fabda bis salam. Perkara pertama, ala man fihi jami'an. Iza dakhalta ila majlis fabda bis salam ala man fihi jami'an. Bila mana kita masuk ke dalam sebarang majlis,
maka hendaklah kita memulai dengan mengucapkan ataupun memberi salam kepada orang yang berada di majlis itu sekaliannya. Okey, perkara pertama, masuk je majlis mana-mana, fabda' bis salam, beri salam. Kata apa? Sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam-macam, mana-mana pun. Fabda' bis salam. Jangan kita bila mana jumpa orang ataupun masuk mana-mana majlis, good morning. Kan? Ataupun pergi je kata apa, kedai kopi ke apa ke, selamat pagi. Kan? Tak payah. Maknanya mulakan dengan salam. Sebab apa? Sebab kita dah bincangkan apa makna salam. Apa dia makna salam? Makna salam iaitu salam itu adalah doa. Kan? Doa keberkatan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah, keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatannya terlimpah kepada kamu. Kan? Doa. Tiap-tiap hari kita jumpa orang, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menjawab pula wajib untuk jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama juga ke atas kamu rahmat Allah, keselamatan serta keberkatannya. Sangat baik doa tu. Kalau selamat petang, selamat petang. Selamat pagi, selamat tengah hari. Doa ke? Tak, dia hanya ucapan hormat sahaja. Dia bukan doa. Dia beza. Ya, dia beza. Boleh je kita nak bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kan? Boleh. Jadi, mana-mana kita masuk majlis, fabda' bis salam ala man fihi jami'an. Dan juga macam yang kita bincangkan sebelum ni, bukan setakat masuk majlis kita bagi salam, tapi bila mana kita nak balik pun sama juga, kita kena bagi salam. Macam kita bincang dalam bab yang pertama. Bab pertama kali kita bincang perkara ni. Maknanya bukan setakat kita jumpa je, keluar pun daripada majlis tu kita kena bagi salam. Tu bezanya. Sebelum ni kita hanya tahu bila jumpa je bagi salam, bila balik ya. Kan? Tak sama juga. Kata apa? Balik dan juga jumpa dan balik, tetap kita kena bagi salam kepada semua alaman fihi jami'an. Baik. Kemudian wa iza aradtal musafahah. Okey. Bila mana kita nak bersalaman. Okey. Kita liman fihi pada orang yang berada dalam majlis tersebut, maka fabda bil afdal. Maka kita hendaklah bersalaman ataupun memulai salam tersebut kepada orang yang lebih utama, afdal, ataupun yang lebih alim, atau yang lebih bertakwa, atau yang lebih tua berusia, atau seumpama ini dari sifat-sifat yang mulia menurut penilaian dari kacamata syarak. Okey? Baik. Jadi bila mana kita nak bagi salam, kita nak bersalaman. Tadi dah kita bagi salam kan? Okey, itu pertama. Jadi bila mana kita nak salam orang yang berada dalam majlis tersebut, maka kita hendaklah memulai dengan orang yang paling afdal dalam majlis tersebut. Siapa orang yang paling afdal dalam majlis tersebut? Iaitu tuan rumah. Tuan rumah, cari tuan rumah dulu. Okey? Dialah yang paling afdal untuk kita salam. Okey? Ataupun orang yang menjemput kita ke, siapa ke dan sebagainya ke. Kalaulah kita datang majlis kenduri kahwin, contohlah majlis kenduri kahwin kan, kalau pergi ke hotel-hotel ke, pergi ke mana-mana kan, maknanya kat depan tu ada resepsionis kan, kemudian tanya resepsionis tu, kadang-kadang ibu bapa tak ada pun kat situ, dia ada kat dalam, tanya dulu mana mak ayah. Okey, jangan tiba-tiba main masuk terus masuk pergi makan kan, nak ajar tu kan, jangan. Maknanya tanya dulu mana tuan rumah, bagi salam dulu, Assalamualaikum, bagi salam, mana tuan rumah, mana ayah, mana mak, salam dulu baru nak masuk. Okey, itu adab dia. Okey, kemudian yang keduanya fabda bil afdal, yang keduanya iaitu orang yang alim. Orang yang alim dalam majlis tersebut. Katalah waktu tu ada tok imam.
Daripada tuan rumah pun ada, tok imam pun ada. Maka kita salam dulu yang paling afdal tadi, tuan rumah. Kemudian kita salam pula tok imam. Kalau ada situ tok ustaz ke, tok bilal ke dan sebagainya, salam juga. Okey? Baik. Kemudian yang ketiganya iaitu orang yang bertakwa. Okey, orang yang lebih takwa ni. Nak kata apa? Nak melihat orang yang lebih takwa ni pada zaman sekarang ni, kita pun tak pasti. Okey, kita pun tak kata apa, macam dia ni takwa. Dia sebab takwa ni dia bukan boleh nilai pakai pakaian tuan-tuan kan. Tak. Maknanya kalau kita rasa was-was ataupun kita tak rasa yakin, terus sahaja kita salam dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih berusia. Orang yang lebih bertakwa ni macam contoh, kalau kita memang dah makruf dah, memang dah terkenal dah orang ni memang orang yang takwanya tinggi, ilmunya tinggi kan, boleh, tak ada masalah kan. Tapi kalau kita pun rasa tak pernah kenal pun ini dan sebagainya kan, tak makruf pun dan sebagainya, maka kita terus skip, terus kepada kita bersalam dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih berusia pada waktu itu. Cari je lah orang yang lebih otai, macam kita sebut otai lah, cari orang otai mana siapa. Okey, tak payahlah kita nak tengok satu-satu macam tu, tengok je lah. Kata apa, sekali imbas saja, tak adalah habis semua kita dah salam kan, susah. Okey, jadi sebab tu tengok je, kata apa, sepintas lalu siapa orang yang paling otai di kata apa, di samping tadi tuan rumah, orang yang berilmu tadi, dekat-dekat tu, maka kita salam. Baik. Ataupun seumpama ini dari sifat-sifat yang mulia menurut penilaian dari kacamata syarak. Okey, maka kita tengok kat situ. Baik. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, nak maklumkanlah. Okey, kalaulah kita dah salam seorang. Okey, ada guru-guru kami pernah menyebut, kalau kita dah salam seorang, maka semua kita kena salam. Kalau kita dah mula salam. Sebab apa? Sebab contohlah tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, salam yang si A ni kan. Salam si A dan salam tuan rumah. Kemudian salam orang yang berilmu, tok imam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tu orang yang lebih berusia ke dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan kena salam semua sekali yang berada dalam rumah tersebut. Kalaulah rumah tersebut tetamu dia ada kata apa 20 orang, contoh. Maka 20 orang juga kita kena salam. Sebab apa? Sebab kita dah mula. Okey? Sebabnya kalau kita tak salam, kita salam yang nombor 1 ni, nombor 20 ni kita tak salam. Apa dia rasa? Kecil hati kan? Dia kata, kenapa tak salam ni? Tangan aku ni makan durian ke? Kan? Ada bau durian ke apa ke? Tengok. Jadi dah jadi zon, dah jadi syak. Dah jadi bukan-bukan dah kat situ. Kan, jadi tak elok. Jadi untuk kita nak mengelakkan perkara tersebut lah, kata guru-guru kami lah kan, kalau nak buat pun tak ada masalah, kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Dia bukan kata apa bid'ah ke apa sebagainya, tak. Maknanya kalau nak buat ambil je, kalau tak nak ambil tak ada masalah. Okey, kalau kita ambil yang paling afdal tadi, okey, tuan rumah. Yang kedua tadi kita ambil orang yang berilmu tadi lah, tok imam ke kat waktu tu. Hajar kalau tak salah tok imam kan, ustaz ke tak salam itu, memang nak kena ni. Ataupun tok bilal dan sebagainya, salam dulu. Maknanya salam tok guru, salam apa ni, salam tadi tuan rumah, salam orang yang berilmu tadi. Kemudian yang seterusnya tadi tu kan, orang yang bertakwa, orang yang lebih tua usianya dan sebagainya tu, kita hanya angkat tangan. Angkat tangan macam tu je, macam tu saja, cukup dah. Sebab apa? Cukup memadai. Maknanya sebab apa? Sebab kalau kita salam, memang semua orang kita kena salam. Itu yang diajar lah. Maknanya kata memadai pun dah cukup, macam ni pun dah memadai dah. Maknanya kita angkat tangan tu dah memadai dah. Orang kata apa, kita pun dah faham dah. Kalau dia salam, habis semua orang nak salam. Jadi cukup macam ni saja. Okey? Macam tu. Baik. Kemudian, dan apabila bila kita hendak bersalam dengan orang yang berada, masa itu dah selesai. Dan jangan kita mulai dengan orang pertama yang kita lihat pada barisan yang awal, walaupun dia berada di sebelah kanan, sekiranya dia adalah orang yang kurang utama, mafdul.
Okey, lalu engkau tinggalkan yang utama atau yang lebih utama. Okey, nampak? Okey, macam saya sebutkan tadilah. Okey, kalau kita masuk mana-mana majlis, okey, kita nampak orang di kanan. Contohlah kita pergi majlis tahlil kan. Nampak orang kanan, kita salam kanan. Kanan, mentang-mentang lah Nabi sebut orang kanan tu paling afdal, kita pun ambil hadis tu, ambil semua salam belah kanan. Semua kan? Okey, jadi sampai kita meninggalkan orang yang lebih utama, mafdul tadi. Okey, jadi tak boleh. Walaupun dia duduk sebelah kanan, walaupun dia dekatkan kita, tuan rumah kat depan, kita salam kat sini, tak sesuai. Jadi kita kena pergi jumpa tuan rumah dulu, salam. Lepas tu kalau kita nak salam yang lain, salam semua. Jangan tak salam semua. Okey, baik. Kemudian sekiranya baik, walaupun dia berada di sebelah kanan, sekiranya jalan yang kurang utama, lalu engkau tinggalkan yang utama atau yang utama, kerana sesungguhnya permulaan itu adalah dengan yang utama di kalangan hadirin. Baik, sesungguhnya permulaan itu adalah dengan yang utama di kalangan hadirin. Siapa tadi? Yang tadilah tuan rumah, tok imam, atau kalau tok ustaz ada situ, tok bilal dan sebagainya, salam dulu. Okey, baik. Kemudian, maka sekiranya engkau tidak mengetahui kelebihan mereka. Okey, ni nampak pula. Maka sekiranya kita tidak mengetahui kelebihan mereka, ataupun mereka mempunyai sama-sama kelebihan, maka hendaklah kita memulai dengan yang lebih berusia di antara mereka, kerana sesungguhnya ini lebih mudah dikenali pada kebiasaannya. Okey? Nampak? Jadi, kalau kita tak kenal majlis tu, kita orang kata majlis tu sepupu ke ataupun kawan-kawan kita ke, memang tak kenal pun siapa yang dia jemput dan sebagainya, cari yang paling utama sekali. Senang. Cari yang paling utama, iaitu tuan rumah. Okey? Kemudian yang kedua tadi tu, kalau kita nak juga salam, maka cari saja orang yang otai dulu. Sebab kita tak kenal pun siapa dia orang yang berilmu, siapa orang yang bertakwa di kalangan mereka. Kalau duduk dekat Korea kita kenal. Tok Imam, Tok Bilal, ni Ustaz, ni kita kenal. Tapi kalau kita luar daripada Korea kita tak kenal. Jadi kita ambil yang paling afdal tadi, iaitu tuan rumah. Okey? Ataupun dan kita tengok orang yang lebih usia di kalangan mereka. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah bersabda, iaitu Nabi sebut kabir. Maknanya dahulukan yang lebih berusia, dahulukan yang lebih berusia. Dalam apa-apa perkara, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, memang kabir. Dahulukan orang yang lebih usia, dahulukan orang yang lebih usia. Okey? Sebab itu kalau dalam adat Melayu ni, merisik kan, panggil orang yang lebih usia kan, walaupun sama umur, walaupun yang pergi tu sama umur, ataupun orang yang kita risik tu ayah dia sama je umur kita, 46, contohlah 46 kan. Tapi untuk nak pergi merisik tu, kita ambil juga orang yang lebih usia daripada kita. Macam tu. Okey, kata apa, itulah kata hebat adat orang Melayu ni. Ada juga adat kita ni yang kena sebenarnya dengan syariat, ataupun kena dengan adab dalam Islam. Okey, cumanya orang-orang dulu memanglah diorang ni tak adalah belajar tinggi kan. Orang dulu tak belajar tinggi, tapi adab mereka, akhlak mereka sangat-sangat hebat, sangat-sangat tinggi. Orang-orang dulu. Okey, baik. Jadi begitu juga Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, Rasulullah telah bersabda, kabir kubra fisin, maka hendaklah kita utamakan ataupun dahulukan yang lebih tua umurnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga telah bersabda, ibda'u bil kubara atau qala bil akabir, yakni mulakan dengan yang lebih besar pada usia, yakni lebih dewasa. Atau Rasulullah SAW telah bersabda dengan yang lebih besar. Okey, maknanya apa sahaja perkara, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, maka kita kena dahulukan yang lebih berusia. Dahulukan yang lebih berusia. Sebab apa? Sebab ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut dahulukan yang lebih tua umurnya. Okey, sebab apa? Sebab macam orang tua sebutlah, saya ni makan garam terlebih dahulu. Lebih kurang sama lah. Maknanya itulah sebab itulah Nabi
kata apa, Nabi muliakan orang yang lebih usia dalam segala perkara. Jadi macam kitalah, maknanya kita kena juga kata apa, memulakan perkara tersebut dengan memuliakan mereka. Okey, wallahu a'lam pada bab yang ke-14. Okey, secara kesimpulan pada bab yang ke-14 ini iaitu perkara pertama, bila mana kita masuk majlis, maka mulakan dengan memberi salam. Ataupun kita nak keluar daripada majlis tersebut, kita juga beri salam. Sama ada salam itu singkat ataupun salam itu penuh. Okey. Kemudian yang kedua, bila mana kita nak musafahah, kita nak bersalaman dengan orang yang berada dalam majlis tersebut, maka ada 4 perkara, iaitu orang yang paling afdal, iaitu tuan rumah. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu ataupun orang yang alim dalam majlis tersebut. Yang ketiga, orang yang bertakwa. Yang keempat, orang yang tua usianya di kalangan orang-orang yang berada dalam majlis tersebut. Okey, baik. Kemudian pada bab yang ke-15, tiga bab ini. Baik. Pada bab yang ke-15 iaitu adabul julus fi baitil mudhif ma'az zairin. Adab duduk di dalam rumah orang yang diziarahi bersama-sama penziarah lain. Okey. Baik, situasinya macam ni. Tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, pernah tak kita duduk kata apa, antara si A, si B, kan? Kita duduk menyelit tengah-tengah. Kan dia tengah duduk macam mana? Sekejap saya buat. Okey. Ni A kan, A duduk sini, B pun duduk sini. Ada ruang lah sikit tengah tu. Adalah sikit ruang tu. Kemudian kita datang, tiba-tiba kita terus masuk, duduk kat tengah-tengah tu. Kan? Tiba-tiba kita menyelit tengah-tengah tu. Jadi, adakah perkara itu bersesuaian dengan adab? Okey? Baik. Jadi, disebut oleh pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, "Iza dakhalta majlisan fala tajlis baina jalisaini." Bila mana kita masuk mana-mana majlis, maka jangan fala tajlis baina jalisaini. Jangan kita duduk menyelit antara si A dengan si B, duduk kat tengah-tengah tu. Bukan main banyak lagi ruang kat belah kanan, belah kiri kan. Kita ni nak juga menyelit duduk kat tengah-tengah tu. Maka jangan. Fala tajlis baina jalisaini. Walakin tetapi duduklah khuz nahiyatahuma yaminan aw yasaran. Duduklah belah kanan ke, duduk belah kiri ke. Nak juga duduk menyelit tengah-tengah ni. Okey, yang lelaki ni mungkin tak nampak sangat lah kot. Yang ayahanda ni memang tak nampak sangat. Kalau bonda ni mungkin kan. Kena pula orang muda kan. Diorang pantang jumpa best friend. Best friend forever. Jadi nak juga duduk kat tengah-tengah tu. Okey, jadi jangan. Bila mana satu majlis itu, duduklah di belah kiri ataupun duduk di belah kanan. Jangan kita duduk di tengah-tengah tu. Baik. Sebab apa? Sebab dia akan menimbulkan rasa tidak puas hati ataupun kebencian dan sebagainya sesama manusia. Okey? Sebab apa? Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yujlas baina rajulaini illa bi iznihima. Okey? Jangan kita duduk di antara dua orang yang duduk samping menyamping melainkan dengan izin keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Nabi, tuan-tuan, berkenaan dengan perkara ni, jangan duduk di tengah-tengah. Macam tadilah, kita akan timbulkan rasa tidak puas hati. Tiba-tiba duduk menyempit orang tu sedap, selesa dan sebagainya. Belah kiri, belah kanan pun ada kosong dan sebagainya. Tiba-tiba kita menyelit. Tak boleh. Melainkan dengan izin daripadanya. Tak apa. Minta izin dulu, boleh tak saya duduk sini? Si B pula, boleh tak saya duduk sini? Kalau dua kata boleh, duduk. Tapi kalau tiba-tiba kita nak pergi masuk, tak boleh. Okey? Itulah Islam amat menitik beratkan tentang keindahan akhlak. Okey? Sebab memang kita akan timbulkan rasa tak puas hati dan sebagainya, rasa tak seronok ke dan sebagainya. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab manusia ni berlainan. Dia berbeza. Mungkin yang si A ni suka, si B ni tak suka. Mungkin yang si ni suka,
D ni tak suka dan sebagainya. Jadi untuk meraihkan semua pihak, maka duduklah belah kanan, belah kiri yang ada lagi kosong. Baik. Kemudian wa yustahabbu liman jalasa baina itsnaini idza fasaha lahu wa akramahu bizalik ay yajma' nafsahu wa la yatarabba. Okey, dan disunatkan bagi seseorang yang duduk di antara dua orang yang samping menyamping apabila diberi ruang atau dimuliakan dia dengan demikian, bahawa dia mengecilkan posisi duduknya dan jangan duduk bersila. Ni adab yang kedua. Okey, katakanlah yang si A, si B dia bagi izin pada C untuk duduk menyelip jugalah, duduk kat tengah-tengah tu. Okey, duduklah kat tengah-tengah tu. Jadi bila mana dah bagi izin, disunatkan bagi orang sisi tadi ni, maka dia kena kecilkan posisi duduk ni. Jangan dia pula bila orang bagi izin, dia pergi pula buka dia punya langkah pula dah. Kaki kuda dia, orang kata apa, bersila dia tu lagi besar kan macam ni. Mula-mula macam ni je. Tapi bila bagi izin macam ni. Habis pula yang si A dengan si B ni pula yang kena bagi ruang pada dia. Jangan. Orang dah bagi ruang pada awak. Jadi bila orang bagi ruang pada awak, maka awak sendiri yang kena kecilkan. Duduk macam ni. Kalau badan kecil tak apa. Kan duduk macam ni. Kalau badan besar macam ni besar. Sebab tu kata duduklah tempat yang paling ada posisi yang lain. Okey, melainkan kalau memang tak ada tempat, memang semua penuh dan sebagainya. Okey, baik. Telah berkata sebahagian ahli hikmah, qala Ibnu Arabi qala ba'dul hukama, telah berkata Ibnu Arabi rahimahullah, telah berkata sebahagian ahli hikmah, qala ba'dul hukama isnani zaliman, dua jenis orang yang zalim. Okey, dua jenis orang yang zalim, iaitu pertama, rajulun uhdiyat lahu nasihah fattakhadhaha dhanban wa rajulun lahu fi makanin dhaykin faqa'ada mutarabbi'an. Ada dua orang jenis zalim. Dua jenis orang yang zalim, iaitu yang pertama, iaitu orang yang bila mana dihadiahkannya kepadanya satu nasihat ataupun diberikan kepadanya satu nasihat, maka dia mengambil ataupun dia menganggap nasihat tersebut sebagai satu dosa, sebagai satu kesalahan. Okey, orang yang menegur tu dianggap orang kata apa? Dianggap orang yang menegur dia tu sebagai satu dosa kepada dia. Maknanya dia anggap, kenapa tegur aku? Kan? Tak tegurlah orang lain. Orang tegur tu orang kata apa? Sebab sayang, sebab kasih dan sebagainya, tapi tak, dia ambil nasihat tu macam sebagai satu dosa, satu kesalahan. Padahalnya kita bagi nasihat sebab kita sayang pada dia, tapi dia anggap sebagai satu dosa. Jadi dia adalah salah seorang daripada orang yang zalim. Okey, hati-hati tuan-tuan, perempuan ayah dan termasuklah diri saya. Okey, kita minta jauhlah daripada perkara tersebut. Okey, jadi bila mana orang bagi nasihat pada kita, kita ambil. Mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik tak apa. Kita kata apa, jadikan dia sebagai sempadan ataupun sebagai dinding dan sebagainya, supaya tidak kita orang kata apa, kita letakkan ke tepi. Mana yang baik ambil, mana tahu itu baik untuk kita. Okey, baik. Kemudian yang kedua, iaitu orang yang zalim, iaitu orang yang mana bila mana diberi ruang kepadanya pada tempat yang sempit, lalu dia duduk bersila. Ni pun orang yang zalim. Okey. Jadi sebab tu bila mana kita duduk kat tengah-tengah tu, duduk di antara A dengan B tadi, okey, jadi kita kena kecilkan posisi kita. Jangan kita duduk bersila ataupun kita membuka kata apa? Kita membesarkan posisi kita. Jangan sampai macam tu sekali. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Baik. Yang terakhirnya sebelum kita berhenti, baik, kita habiskan yang ni. Wa iza jalasta ilaihima fala tulki bisam'ika ila hadisihima illa idza kana ghayra sirrin wala khassin bihima fa in tatallu'uka ila zalika 'aibun fi akhlaqika wa sayyi'atun tartakibuha. Qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithin qaumin wa hum lahu karihun
subba fi udhunayhi al-unuq yaumal qiyamah ay rasas al-muzab rawahu Bukhari wa ghairihi. Apabila kita duduk berdekatan keduanya, okey, bila mana kita dah duduk berdekatan dengan keduanya kan, kita duduk kat tengah-tengah antara A dengan B tadi, kita duduk kat tengah-tengah, ataupun kita duduk di belah kanan ataupun di belah kiri orang A dengan B, maka jangan sekali-kali kita mencuri dengar perbualan mereka berdua. Maknanya jangan kita pasang telinga lah. Orang tengah sembang-sembang, kita telinga kita dengar apa tengah sembang, pasal apa ni kan. Jangan. Okey? Jangan. Yang tu bonda jangan buat macam tu sebab apa? Melainkan apabila perbualan itu bukanlah rahsia dan tidak hanya khusus untuk keduanya. Tak apa. Kalau perbualan itu bukan rahsia, tak ada masalah. Boleh kita nak dengar. Tapi kalau tiba-tiba dia senyap, dia sembang ataupun keluar bahasa isyarat ke, kan, bahasa isyarat macam-macam kan. Jadi kita faham dah. Itu adalah perbualan rahsia. Okey? Dan jangan kita mendengar ataupun curi dengar perbualan tersebut. Kerana apa? Kerana sesungguhnya sikap mengambil tahu engkau kepada yang demikian itu adalah satu keaiban pada akhlakmu. Maknanya erti kata apa? Tak ada akhlak. Orang yang buat macam tu tak ada akhlak. Okey? Minta maaf minta maaf sebut. Maknanya ini sebab Nabi ataupun syariat menyebut perkara ini. Dia tak ada akhlak dan juga satu kesalahan yang sedang kita lakukan. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, man istama'a ila hadisin, sesiapa yang berusaha mendengar. Berusaha mendengar tu macam mana? Macam tadi, dia pasang telinga. Kan? Duduk-duduk macam ni, dia dengar. Apa sembang? Cerita pasal aku ke? Cerita pasal ni ke? Cerita pasal si A ke, B ke, C ke? Dia curi dengar. Dia berusaha untuk mendengar apa-apa sahaja dan sebagainya. Maka apa sahaja usaha tersebut, okey, mendengar percakapan suatu kaum sedangkan mereka membenci, tidak suka dengan tindakannya, nescaya sesiapa yang melakukan perkara sedemikian akan dituang ke dalam kedua telinganya cairan timah pada hari kiamat kelak. Allahu akbar. Masya-Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya. Hadis sahih. Maknanya kita curi-curi dengar di akhir akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala, malaikat dengan izin Allah, malaikat akan tuangkan ke dalam telinga kita cairan timah. Allahu akbar tuan-tuan. Perkara nampak macam biasa-biasa. Tetapi bila mana di akhir akhirat nanti dia jadi luar biasa. Sebab apa? Sebab Allah akan tuangkan, malaikat akan tuangkan cairan timah pada telinga ni. Kita kena air sikit pun dah melecur sikit kan, dah melecur, dah menjerit dan sebagainya, dah sapu Colgate ke, dah sapu kapur sirih ke dan sebagainya kan. Tapi macam mana di hari akhirat nanti Allah akan tuangkan cairan timah yang tengah mendidih itu pada telinga, kedua-dua belah telinga kita, kiri dan kanan. Sebab apa? Sebab mencuri dengar pada perkara yang tidak sepatutnya untuk kita dengar. Okey, baik. Jadi wallahu a'lam, kita berhenti dulu untuk setakat ini berkenaan dengan bab yang ke 15. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang insyaAllah. Jadi untuk pada bab yang ke-15 ni saya nak tutup sikit, iaitu perkara yang pertama, bila mana kita masuk dalam satu majlis, jangan kita duduk di antara dua orang yang sedang duduk samping menyamping, pilih belah kanan ataupun belah kiri. Kalau memang tak ada ruang sangat, minta izin daripada keduanya dulu sebelum kita nak masuk di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, bila mana kita telah diberi ruang untuk duduk, maka kecilkan posisi kita dan jangan kita duduk bersila. Okey? Dan yang ketiga, bila mana kita dah duduk, sama ada kita duduk di tengah ataupun kita duduk di sebelah kanan ataupun kiri, maka jangan kita sekali-kali mencuri dengar perbualan mereka, melainkan kalau perbualan itu perbualan yang memang bukan rahsia. Kalau rahsia, jangan kita berusaha mendengar. Okey, sebab apa? Sebab amaran Nabi SAW tu tadi,
hari kiamat nanti Allah akan tuangkan cairan timah pada kita kalau kita mencuri dengan perbualan yang tidak sepatutnya. Wallahu a'lam. Siru ala barakatillah wa maghfiratillah. Moga-moga dan mudah-mudahan ada kebaikan yang boleh kita ambil daripada perkongsian pada malam ini. Mohon jutaan kemaafan pada tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, sama ada yang berada di surau At-Taqwa ataupun yang berada di atas talian. Kalau ada perkara-perkara ataupun kalam-kalam yang mengguris hati, saya minta maaf. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan maafkannya, insya-Allah. Siru ala barakatillah wa maghfiratillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.